Selamat pagi, Miss Melissa. Hari ini saya dan rekan-rekan ingin membentangkan bisnis orang. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan nama saya dan rekan-rekan saya. Nama saya Nono Gomez Nathan, dan kawan saya Douglas Dominic, Alba Jordan, Raul Bego, dan Hendri Ananda. Kita ada 5 orang di dalam satu grup. Bisnis kita orang adalah Keropok Leko Rangu. Oke, seterusnya kepada slide lain. Pengalaman keusahawanan terdiri daripada pembangunan dan perniagaan, pelancaran perniagaan, pengurusan keuangan, pemasaran dan jualan, pengurusan operasi, pengurusan semua manusia, cabaran dan kegagalan, dan yang terakhir pencapaian dan kejayaan. Seperti pembangunan ide perniagaan, menjana ide perniagaan yang berpotensi dan menganalisis pasaran. Kelancaran perniagaan, membina pelan perniagaan, mencari pembiayaan, dan melancarkan produk atau perkhidmatan. Pengurusan keuangan, menyusun belanjawan, mengurus aliran tunai, dan memastikan kelangsungan keuangan perniagaan. Pemasaran dan jualan, merancang dan melaksanakan strategi pemasaran untuk menarik pelanggan dan meningkatkan jualan. Pengurusan operasi, menguruskan operasi harian perniagaan, termasuk pengurusan inventory, pengeluaran, dan perkhidmatan pelanggan. Pengurusan sumber manusia, mengambil pekerja, membina pasukan, dan mengurus hubungan pekerja. Cabaran dan kegagalan, menghadapi kegagalan, masalah, dan cabaran yang muncul dalam perjalanan perniagaan dan bagaimana cara kita menghadapinya. Terakhir, pencapaian dan kejayaan, mencapai matlamat perniagaan dan merayakan pencapaian seperti pertumbuhan perniagaan atau pengiktirafan industri. Oke, sekian dari saya serahkan kepada rekan saya. Selamat pagi diucapkan kepada Miss Melissa dan rekan sekalian. Seterusnya, saya Douglas dan Dominic akan menerangkan berkenaan dengan lokus kawalan dalaman. Yang pertama adalah inisiatif, yang merupakan sifat untuk mengambil langkah proaktif dalam mengenal pasti peluang dan memulakan tindakan tanpa bergantung kepada orang lain. Seterusnya adalah betul ansur, yang merupakan keupayaan untuk bekerja sama, memahami keperluan orang lain, dan mencari penyelesaian dalam situasi konflik. Yang ketiga adalah penguasaan, yang merupakan keupayaan untuk memahami dan menguasai aspek teknikal, operasi, dan pengurusan dalam perniagaan. Keempat adalah pemahaman. Pemahaman adalah keupayaan untuk memahami dengan mendalam keperluan pasaran, kehendak pelanggan, dan tren industri. Dan yang terakhir adalah tegas, yang merupakan keupayaan untuk keputusan yang kukuh dan tetap berpegang pada prinsip meskipun berhadapan dengan tekanan atau kritikan daripada luar. Itu saja dari saya. Seterusnya, rekan saya akan meneruskan pembentangan kali ini. Selamat pagi, saya ucapkan pada Miss Melissa. Kali ini saya akan menerangkan tentang pencapaian dan ketabahan. Yang pertama, keyakinan tinggi. Keyakinan membantu usahawan berani mengambil risiko dan membuat keputusan penting seperti melancarkan produk baru atau memasuki pasaran baru. Yang kedua adalah pemikiran positif. Pemikiran positif membawa kepada penyelesaian kreatif dan inovatif untuk masalah yang dihadapi. Bagi yang ketiga adalah komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik memudahkan usahawan berhubung dengan pelanggan, akan fungsi dan pekerja. Terusnya membina hubungan yang kukuh. Yang keempat adalah memberi inspirasi. Seorang
Usahawan yang memberi inspirasi kepada pasukan dapat meningkatkan produktif dan motivasi yang membawa kepada hasil yang cemerlang. Yang terakhir, yang kelima adalah fokus dan konsisten. Fokus pada matlamat utama memastikan usaha-usaha yang dilakukan memberikan hasil yang maksimal. Konsisten dalam tindakan seperti pemasaran, perkhidmatan pelanggan, dan pengurusan operasi memastikan kepercayaan pelanggan dan pertumbuhan perniagaan. Oke, saya akan berharap saya untuk teruskan. Oke, selamat pagi. Nama saya Raul Bigawangku dan slide seterusnya yaitu berkesanan idea. Memahami keperluan pelanggan iaitu mengenal pasti masalah seperti sebenarnya yang dihadapi oleh pelanggan. Contohnya yaitu menawarkan perkhidmatan penghantaran untuk propolekor kepada pelanggan yang sibuk dan tiada masa untuk membeli di gerai. Dan seterusnya yaitu relevan dengan realiti. Idea perlu sesuai dengan situasi dan keperluan semasa pelanggan. Contohnya menggunakan platform digital seperti aplikasi mudah alih untuk membuat tempahan makanan. Dan yang ketiga yaitu memberikan nilai tambah. Idea yang berkesan bukan sahaja menyelesaikan masalah tetapi juga meningkatkan pengalaman pelanggan. Contohnya yaitu menyediakan package minimum dan propolekor dengan harga istimewa untuk menarik pelanggan. Selamat pagi, nama saya Henry dan saya akan bentangkan bahagian artikulasi idea. Artikulasi idea, komunikasi yang jelas, gunakan bahasa yang mudah difahami oleh pelanggan atau rakan kongsi. Contoh, kami menyediakan keropok leko panas-panas dengan penghantaran percuma ke pintu rumah anda. Menyampaikan manfaat utama, fokus pada apa yang pelanggan dapat daripada idea tersebut. Contoh, dengan perkhidmatan kami, anda tidak perlu risau tentang persuntukan masa untuk menikmati snack keluaran anda. Menonjolkan keunikan idea. Terangkan bagaimana idea anda berbeza daripada pesaing. Contohnya, kami menggunakan resepi tradisional yang diwarisi turun-temurun untuk memastikan rasa asli keropok leko. Terima kasih.